seperti 9-10 orang murid, kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Assalamualaikum, saya Muhammad Zul Majidi bin Zakaria, nombor matrik 203314, akan menerangkan sikit pasal background ataupun latar belakang filem Laskar Pelangi ni. Okey, filem ni asalnya adalah sebuah novel dan diarahkan oleh orang yang sama yang menghasilkan novel ni, iaitu Andrei Hirata. Novel ni ditulis pada tahun 2005 dan selepas mendapat sambutan yang memberangsangkan, novel ni diadaptasikan menjadi sebuah filem, iaitu Laskar Pelangi. Okey, filem ni dirilis ataupun ditayang pada 2008 dan suasana filem tu dia menggambarkan penduduk-penduduk yang miskin, yang kurang dalam segi pendidikan. Dan filem ni adalah mengisahkan 10 orang pelajar yang bersekolah rendah di Sekolah Rendah Muhammadiyah di Kepulauan Belitung, Indonesia. Filem ni banyak memaparkan penggunaan bahasa-bahasa Indon yang orang cakap bunga-bunga bahasa yang indah dan juga keindahan Kepulauan Jawa dalam filem ni. Dan sebenarnya Pulau Belitung ni adalah pulau tercantik di Sumatera. Dan Pulau Belitung ni berdekatan dengan Pulau Bangka dan dengan pulau-pulau Jawa yang lain. Dan penduduk di pulau tu kebanyakannya masyarakat Jawa yang bercakap bahasa Indon, ada masyarakat Cina, dan nampaklah kita di situ dalam filem tu suasananya masyarakat yang sederhana, miskin, kerja kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. There is a world, a small paradise on the island of Sumatra. Save the wheel of the world so beautiful. That is the Di sini kita boleh nampak keindahan pulau-pulau yang berada di situ. Pulau-pulau yang digunakan untuk filem Laskar Pelangi ni. Suasana yang indah, santai dan menjadi tarikan pelancong lah. Selepas filem ni dirilis, ditayang, Kepulauan Belitung ni mendapat sambutan yang memberangsangkan kepada pelancong luar sebab keindahan yang ada kat situ.
Okey, untuk hasil dapatan yang ada dalam filem Laskar Pelangi ni, situasi yang menunjukkan berkaitan dengan kemahiran berfikir adalah agreement, di mana Maha mempengaruhi kawan-kawannya untuk berjumpa dengan Tok Dukun, iaitu Tok Bayan Tula. Tujuan Maha membuat cadangan itu adalah untuk lulus dalam peperiksaan, tetapi malangnya cadangan itu ditolak oleh Sahara dan dua lagi rakannya. Akan tetapi Ikal yang masih ragu-ragu dengan cadangan yang dikemukakan oleh Maha, Maha telah memujuk Ikal dengan mengatakan bahawa ikutlah Ikal, mungkin Tok Dukun tu mampu membantu kita dalam lulus peperiksaan ni. Dan dengan alasan yang diberikan oleh Maha, Ikal terikut dengan pujukan tu, dan di situ kita boleh lihat Maha memperkuatkan lagi buktinya supaya Ikal terpedaya dan mengikutnya dengan memujuk seperti itu. Dan yang kedua adalah Bumus. Situasi di mana Bumus sentiasa bersangka baik dengan apa jua keadaan bahawa hari itu ialah hari pertama sekolah mereka akan mendapat 10 orang murid. Walhal pada waktu itu Bumus dan pengetua dah bercadang untuk menutup sekolah sebab pelajar pada waktu itu ada 9 orang. Tetapi Bumus bersangka mungkin ada keajaiban yang berlaku, dan berharap akan ada pelajar baru yang masuk. Jadi 10 pelajar mereka boleh teruskan persekolahan. Ketika itu pula Pak Harfan ingin memberitahu ibu bapa supaya hadir ketika itu sebab sekolah tu dah nak tutup. Sekiranya sekolah tu tak sampai 10 orang pelajar. Tetapi Bumus tetap dengan keputusannya bahawa sekolah tu akan mendapat 10 orang pelajar dan terus berharap. Dan akhirnya harapan Bumus tu berhasil apabila Harun, iaitu pelajar yang ke-10, masuk ke sekolah hari itu. Dan itu boleh dikatakan Bumus tetap dengan pendiriannya yang sekolah itu akan dapat pelajar baru dan cukup 10 pelajar untuk memulakan sesi persekolahan. Itu adalah untuk point agreement. Untuk yang seterusnya ialah inconsistency statement, iaitu pernyataan yang tak konsisten. Situasi yang menunjukkan pernyataan yang tidak konsisten ni boleh dilihat di mana juri telah membuat keputusan bahawa jawapan yang diberikan oleh Litang adalah salah. Juri tersebut sangat curiga akan Litang, lalu mengatakan bahawa Litang berkemungkinan menipu dalam kuis tersebut kerana dia tak pernah mengira menggunakan apa-apa peralatan. Namun dia tetap beri jawapan yang betul. Jadi juri berasa agak muskil dengan jawapan yang diberikan oleh Litang. Litang menggunakan kebijaksanaannya dengan menunjuk jalan kira di papan hitam, dan pihak juri telah berbincang dan membuat keputusan bahawa jawapan yang diberikan oleh Litang adalah betul. Dalam pernyataan ini mungkin jawapan juri adalah benar, tetapi selepas diperiksa semula jawapannya, sebenarnya dari awal lagi jawapan Litang adalah benar. Dan yang kedua ialah di mana situasi di mana Ikal menipu pakcik kedai dengan menyatakan bahawa sekolah mereka akan banjir dan kapur yang digunakan untuk mengajar adalah habis akibat banjir. Walhal sebenarnya dia nak jumpa dengan anak toki kedai tersebut. Dari pernyataan itu kita dapat lihat kemungkinan kelas mereka akan banjir. Itu salah. Manakala pernyataan mengenai kapur mereka habis itulah dah benar. Di situ kita boleh lihat pernyataan itu tak konsisten. Benar kapur di sekolah mereka habis, tetapi sekolah mereka banjir itu tak betul dan direka oleh Ikal untuk berjumpa dengan anak pakcik toki kedai tersebut. Untuk poin seterusnya saya beri ruang kepada sahabat saya iaitu Luqman Hakim akan menerangkan poin seterusnya yang kami dapat dalam filem ni. Silakan Luqman. Okey, dan saya Luqmanul Hakim bin Khairul Akmal. Okey, seterusnya ialah falasya, iaitu kekeliruan. Bu Muslimah ni pada mulanya
hendak pergi ke SD Muhammadiyah selepas sehari kematian Pak Hassan, tetapi dia berpatah balik saat dia menuntun basikal keluar dari halaman rumahnya. Bu Muslimah ni pula tidak pergi ke SD Muhammadiyah selama 5 hari kerana dikatakan masih berkabung atas pemergian Pak Hassan. Ketika juri membuat keputusan bahawa jawapan Lintang adalah salah, Pak Mahmud menyatakan bahawa jawapan Lintang adalah betul. Situasi menjadi tegang kerana di mana ada sedikit perselisihan di antara Pak Mahmud dan juri. Ketika Lintang memberikan jawapan di papan hitam, ternyata jawapan Lintang adalah benar dan dipersetujui oleh juri kanan. Lalu juri di tengah menyatakan bahawa ia telah membuat kesilapan dan telah mengatakan bahawa jawapan Lintang itu adalah betul. Sekaligus SD Muhammadiyah muncul juara dalam pertandingan kuis. Seterusnya ialah emotional hindrances, iaitu halangan emosi. Ikal menahan sebab apabila kata akhir, Lintang tu datang ke sekolah untuk mengucapkan perpisahan lah. Namun dia tidak dapat menahan air matanya daripada mengalir apabila melihat Lintang pergi meninggalkan mereka. Bu Mus menahan sebab ketika Pak Bakri ni menyatakan bahawa SD Muhammadiyah tidak ada peluang untuk diteruskan di masa akan datang. Kerana sudah 5 tahun SD Muhammadiyah tidak mendapat murid yang ramai atas sebab penduduk di desa tersebut tidak mahu menghantar anaknya ke sekolah itu. Pak Bakri juga dia mempersoalkan prestasi sekolah itu kepada Bu Mus ketika Pak Bakri ingin berpindah ke SD 1 Bangka. Akhir sekali rumusan mengenai movie iaitu atau filem Laskar Pelangi dari kami ni ialah filem ini dikatakan dia telah mengubah persepsi pembaca terhadap bidang pendidikan, terutamanya di negara Indonesia lah. Nilai murni yang ditunjukkan oleh Bu Mus dan para Laskar Pelangi serta Pak Arfan telah membuktikan bahawa perkara yang mustahil dapat dicapai dengan adanya iktizam dan semangat yang tinggi. Dapat dilihat juga bahawa pengorbanan besar yang dilakukan oleh Pak Arfan dan juga Bu Mus mengangkat martabat seseorang guru ke peringkat yang tertinggi. Sebagai kesimpulannya, filem yang telah dihasilkan oleh Andrea Hirata adalah berdasarkan pengalaman beliau ketika beliau masih kecil. Novel Laskar Pelangi ini sememangnya sangat sesuai dijadikan panduan dan iktibar oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya dalam bidang pendidikan. Seterusnya, berdasarkan pandangan kami, novel Laskar Pelangi ini boleh dijadikan sebagai novel dalam pelajaran Komsas di sekolah supaya dapat memberi semangat dan juga pedoman kepada para pelajar di sekolah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.